Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa hadihi Quran wa ala alihi wa sahbihi hudatul Quran. Ya sahurmati dan musijat pasanajid dan jumwasana tonton program haji, tonton para penonton sekalian. Alhamdulillah terdapat bermusyawarah semula pada malam ini tersambung oleh yang sejak minggu lepas ya, itu bersurat 44 dan bab tayamum. Kita baca sedikit bab tayamum itu, kita masuk pada nombor 79 ini. Ada bahawa musafir akal yang dibaca dia. Dia kata di sini syarat tayamum, syarat harus tayamum. Syarat mengharuskan tayamum 6 perkara. Yang pertama, sebenar uzur, sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Itu sebab uzur itu kalau dia musafir atau kalau dia sakit, dikatakan uzur lah ya. Sebenarnya uzur musafir, misalnya kita pergi ke lebih dari 43 km ya, kalau dia lumpuh bahkan boleh ya. Kita kalau sakit lah ya. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Masuk waktu sembahyang kalau selain zuhur misalnya, kita nak tayamum, syaratnya mestilah masuk waktu selain zuhur itu dengan cara yakin. Kalau masih ada keraguan lagi, tak boleh masuk ke, tak masuk ke. Selalunya waktu secara hutan ni ya, tak bawa jam, tak bawa jam tangan, sesat dalam hutan. Kadang-kadang dia ragu ya. Jadi kalau ada keraguan itu, boleh lagi kebersamaan dengan yakin. Kalau keraguan itu tak boleh tayamum lagi ya. Dia kata masuk waktu sembahyang dengan yakin. Itu sembahyang dulu asal nak sembahyang, tak masuk waktu dengan kita yakin betul-betul. Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu. Walaupun kebetulan masuk waktunya. Kalau dia ada syak masuk waktu, walaupun dah masuk lah, tapi kita ragu tentang masuk waktu itu, kita tidak boleh lagi tayamum ya. Tidak sah tayamum. Itu yang kedua. Yang ketiga, telah mencari air di tempat tinggal atau tempat duduknya dan jiran-jirannya. Bukan dengan cerita saja ya. Kena mencari air dulu. Kalau nak cerita tak ada air, itu jangan kita kata yang cari dulu tempat tinggal kita itu di sekitarnya ya, dan jiran-jirannya. Kalau ada kejiran pada air, boleh minta apa sikit, minta air kebelah dulu mari sembahyang ya dulu. Kalau tak ada, boleh tak ada. Jika tidak didapati, hendaklah mencari di persekitarannya dengan pergi melihat sendiri. Dan tengok apa semua tak juga dapat air, kejiran tadi tak ada, kalau cari di sekitar sekeliling kawasan dia dengan melihat sendiri betul tak ada keterangan. Jika waham ada air di suatu tempat, hendaklah dia pergi ke situ. Dia kata ada tempat ni paling kadang-kadang ada pinggir sana tu, ada bahagian air, dia kata carilah tu. Kalau dia rasa ada waham dia katakan akan dia ada air ya. Dan dia pergi ke situ, di tempat tersebut jaraknya sekarang sampai anak barang. Anak barang jauh, agak segandai tak anak barang. Ya sekarang sampai anak panah, iaitu jarak yang boleh didengar jika dilakukan panggilan. Kalau melaut manggil dengar tahu dalam kuat pun jangan sayup.
Ia jarak boleh dengan jika dilakukan parkiran walaupun mereka dalam keadaan bising di tengah apabila tidak ada juga adalah temu. Dah habis dia usaha cari sekeliling sana sini, tak ada boleh dalam boleh temu. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota. Orang bawa belah perut ya, bawa belah potong tangan, jahit, tak payah nak basuh tangan, nak buku ya. Nak kambal basuh tu kalau nak basuh kaki, potong kaki ya. Itu tak payah. Uzur yang menggunakan air kerana takut dia akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota. Keterangan, dikira uzur walaupun ada air di hampirnya, jika ditakuti pada dirinya daripada binatang buas, itu pun boleh kira. Jika uzur ya, dikira uzur walaupun ada air hampirnya, ada air tapi dia uzur, boleh kita tayamumnya. Jika ditakuti pada dirinya daripada binatang buas, takut ada bak lain tapi ada bak ular melengkap ada air dia, takutlah kan dalam air itu. Itu tak boleh lah dia uzur tu. Atau musuh atau takut hartanya dicuri atau disambung. Dia ada harta banyak, takut tinggal kacau-kacau airnya, habis dan ikut orang barang kita, barang-barang yang kita tinggal tempat kita duduk tu ya. Yang takut yang macam tu pun dikira boleh diuzur, jangan uzur lah. Atau berpisah dari kawan. Kalau dia kawan, kalau dia kawan percaya ini, kawan tu dah hilang lah. Ya, itu uzur juga lah. Jika dia pergi ke tempat air yang dekat itu, kawan-kawan dia dah hilang, dia kena dia mencari, kawan tak tahu lagi dia lah, kawan dia jarang pergi ya, dah jarang tempat air, kawan dia mencari air. Kalau takut dia macam tu boleh dia pergi, jangan uzur. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Penggunaan air itu sikit ya. Dia ada banyak bola kambing, bola lembu, air tak simpan untuk boleh minum kambing, itu simpanan nanti kan. Simpanan air tak ada ya. Air yang ada itu cukup kakaknya untuk minum, kambing dia atau lembu dia yang dipelihara dia. Yang itu uzurnya macam itu, yang keadaan macam itu boleh dikira uzur ya. Termasuk semua menggunakan tanah apa ni? Nombor berapa itu? Nombor 5. Berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Nombor 2 air itu ada tapi dia nak beri binatang, kalau tak ada air kan mati binatang punya. Kambing banyak, lembu banyak ya. Itu boleh dia uzur lah. Hajat ini tidak kira sama ada masa itu atau akan datang. Keperluan nak menggunakan air dia bukan mesti dalam ketika itu ya. Tapi masa simpanan air itu boleh dipikirkan untuk apa? Berair terhad kan. Namun kalau kawasan-kawasan seperti itu yang kelima. Yang nombor 6, syarat yang ke-6, menggunakan tanah yang suci. Itu tayamum ya. Menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Tanah itu belum pernah digunakan untuk bertayamum lagi ya. Tanah itu suci, itu ada berdebu lah. Kalau tanah suci korek tak pakai lah ya. Yang ada berdebu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Belum itu ya. Punya keterangan uraian tentang cara menang tadi itu. Tanah ini termasuklah semua jenis tanah, walaupun tanah ubat seperti batu kawi. Batu kawi ada mana ada batu kawi? Saya tidak tahu batu kawi. Batu kawi tidak ada batu kawi yang seperti itu. Tidak dikata tanah ini termasuklah semua jenis tanah, walaupun tanah ubat seperti batu kawi.
setelah ditumbuknya atau dibakar selagi tidak menjadi abu. Tahu ya? Boleh digunakan tanah ayam dihaluskan dan ditunggu ya. Yang kedua, tidak sah tayamum dengan menggunakan tanah yang bercampur kapur. Tanah yang kita buat, kita haluskan tu saya campur kapur ya, tak boleh buat tayamum. Kapur atau seumpamanya walaupun sedikit pencampurannya, walaupun sedikit ya, tak berapa kapur tapi tak boleh. Begitu juga jika bercampur dengan pasir halus atau debu tembikar. Ya tanah betul lah ya. Ada campuran pasir halus dan debu tembikar. Kalau boleh macam tu campur, debu itu tak boleh dudukkan tu dan buat tayamum. Itu tentang mulai berhubung dengan penggunaan tanah tadi ya. Kemudian nombor 80, fardu tayamum. Ada 5 fardu tayamum ini. Fardu tayamum 5 perkara. Ini terukul lah fardu ya. Yang pertama niat. Niat. Kita nak tayamum paling berniat dulu. Iaitu niat bagi mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh mashab Quran ya, atau seumpamanya. Niat untuk mengharuskan sembahyang atau memulihkan tawaf atau menyentuh mashab Al-Quran atau seumpamanya. Selami dengan tebakan dia di wudu ya, dan air ada boleh tayamum. Syaratnya yang pertama adalah niat. Lafaz niat tayamum satu bagi sembahyang, bagi sembahyang ya. Nawaitu istibahati fardhu shalah. Nawaitu istibahati fardhu shalah. Artinya saya aku bertayamum bagi mengharuskan fardu sembahyang. Itu kalau niat yang begini dan sembahyang fardu ya. Saya aku bertayamum bagi mengharuskan fardu sembahyang. Memberikan fardu sembahyang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dia yang kedua, nawaitu tayammuma istibahati shalah. Artinya saya aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang. Nawaitu tayammuma istibahati shalah. Saya aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang. Yang atas tadi itu agak ada ketiga sikit lah. Dia kena baca nawaitu tayammum juga ya. Maknanya saja aku bertayamum. Mestilah ada nawaitu tayammum istibahati fardhu shalah. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu sembahyang. Yang kedua itu nawaitu tayammum istibahati shalah. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang. Tayamum itu yang tapi itu ketiga baat maknanya ada tayamum di situ. Tentulah ada lain tayamum. Kalau boleh kan. Lain itu nawaitu tayamum. Saja aku bertayamum. Yang bawah tu saya aku bertayamum juga. Tak ada perkataan tayamum aja. Biar atas tu tak ada tayamum ya. Tak makan kita. Keterangan dengan lafaz niat yang yaitu istibahati fardhu shalah itu istibahati fardhu shalah, dan keterangan lafaz dapat dikerjakan sembahyang yang fardu. Sebab ada kata fardu di situ ya. Dapat dikerjakan sembahyang fardu serta sembahyang sunat. Yang kata itu boleh buat sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Yang B pula dengan lafaz niat B di bawah itu hanya
dapat sembahyang sunat saja. Dia tak ada nyebut nawaitu tayammum istibahati solat. Saya aku bertayammum bagi ma'lum ke sembahyang. Tak ada fardu di situ ya. Ada untuk niat sembahyang sunat bolehlah. Kita berjalan tayammum macam itu. Dan rapat niat B hanya dapat sembahyang sunat saja. Sebab tak jemput fardunya ya. Yang atas itu dari tayammum istibahati fardu solat atau kata fardunya. Itu beza dia. C. Khutbah Jumat seperti hukum fardu. Hari Jumat ya. Hari Jumat kalau imam dia baca khutbah itu mesti dan ada wudu kan. Kalau dia tayammum, dia niatnya mesti dah gunakan nawaitu tayammum istibahati fardu solat. Sebab khutbah Jumat itu hukumnya fardu. Sedangkan sembahyang jenazah adalah dikira sembahyang dalam perkara sunat. Kalau dalam sembahyang jenazah sembahyang meninggal ya. Kalau kita tayammum istibahati solat pun tak boleh dah. Sebab andainya jenazah sembahyang jenazah adalah dikira sembahyang termasuk dalam perkara sunat. Itu beza dia. Kemudian kita masuk muka surat 46. 2. Bagi menyentuh mushaf Al-Quran ya, atau tawaf. Bagi maka kita tawaf ya. Dikiaskan niatnya seperti di atas. Dari tayammum istibahati solat. Contohnya ya. Dia aku bertayammum kerana mengharuskan bayar. Boleh untuk tawaf dan juga menyentuh mushaf. Kemudian syarat yang kedua, yang tadi uraian tentang niat ya. Uraian tentang niat fardu tayammum itu yang pertama niat. Dan sampai ada uraian ya. 1 A B. Kemudian keterangan uraiannya A B C dan 2 panjang uraiannya. Dan 3 lagi apa ya? Dan yang kedua, syarat tayammum atau fardu tayammum, rukun tayammum tadi ya. Rukun yang kedua, syarat yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota. Tanah debu tadi itu yang kita betul, kalau pindahkan kepada anggota tayammum. Anggota tayammum ada berapa? Kalau sembahyang banyak kan? Sembahyang ayat Quran pun tidak kuntum ila shalah faqsidu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu bab kalau menggunakan air itu. Bila kamu nak bersembahyang, basuhlah muka kamu. Dia kata ya. Wamsahu bi Iza kum bila faqsidu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq. Basuhlah kedua tangan kamu hingga ke siku. Kemudian basuh menyapu kepala, menyapu basuh kedua kaki ke muka kali. Tayammum berapa? Muka dia berapa? Muka dan tangan. Jangan payah kaki-kaki dah, tak payahlah. Balik orang tengok kita basuh kaki. Tayammum masuk kaki kepala pun. Balik orang tengok kita. Tengoklah dia. Memadai tanah, memindahkan tanah kepada anggota. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin. Kalau di negara Arab ni tempat padang pasir ya, debu ni banyak ya. Debu kalau kapal kalau tak tangan boleh debu tu tinggal pada tangan kita. Kalau tangan gunakan tanah yang tu debu yang tu boleh ya. Dikira memadai jika ditahan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Mudah ya. Debu lah. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah. Kita tepuk tangan atas debu tu apa lekat debu tangan kita tu. Kemudian kita tokar sikit ya, lepas kita sapu.
Dikira memadai jika ditahan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat. Maksud kita apa lah, yang itu kita niat lah. Itu temu harus dibahas solat. Maksud kita pada muka tu dia punya niat ya. Itu temu harus dibahas solat. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah, dan niat ini berkekalan jika telah menyapu sebahagian daripada muka. Sampai palingan saya ingat perintah dalam hati saya pun bertayamum untuk mengadakan sembahyang. Adalah sampai kita sebagai sahaja muka kita, sehingga telah menyapu sebagian dari muka kita ya. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, apa maksudnya ini? Jika berhadas setelah kita masuk muka kita kotor. Contoh ya lah, dah habis sembahyang tu, ada tu ya. Tak ada lagi apa kita kan. Kalau keluarga misalnya, jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbaharui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Niat saja yang perlu diubah, menyapu boleh, memikir ya. Niat saja. Karena niat tadi dah batal. Tak payah kita balik semula menyapu tepuk, tak payah. Ada niat saja. Dengan debu yang tersebut. Yang ketiga, menyapu muka bagi tepukkan yang pertama. Apa tadi itu debu yang dah kita letak pada itu dan piring ke dan apa bekas tu tepuk, lepas tu bekas sikit ya, kayak itu. Yang pertama kita masuk menyapu muka. Yang kedua, menyapu muka bagi tepuk yang pertama ya, tak boleh tamu tadi. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepuk yang kedua. Dah habis betul kamu balik tepuk kali kedua, kita tangan kanan dulu. Sampai sini, dan kita naik sini ketika kita jump. Yang kanan yang kiri kan macam di bawah. Sudah. Jangan buat ni kan, kita air banyak, di Malaysia banyak air. Jangan kita buat yang tapi kalau ada orang meninggal semua kan, ada budak kecil apa kita mundur kan. Menyapu muka bagi tepuk yang pertama, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepuk yang kedua. Keterangan, tepukan pada debu tidak dimestikan, malah memadai dengan hanya diletakkan tangan. Tapi punya tu keterangan tak perlu lah ya. Letak itu. Tepukan pada debu tidak dimestikan, malah memadai dengan hanya diletakkan tangan di atas debu yang halus dan debu itu melekat di tangannya. Tak payah tepuk ke bawah debu dia. Letak dia. Lima, tertib. Ada punya apa ya? Tertib. Iaitu wajib didahulukan menyapu muka daripada menyapu tangan, sama ada tayamum kerana hadas kecil atau tayamum kerana hadas besar, atau mandi sunat dan lain-lainnya. Wajib didahulukan menyapu muka daripada menyapu tangan, sama ada tayamum kerana hadas kecil atau hadas besar, atau mandi sunat dan lain-lainnya. Ya. Kerana hadas kecil kata tak ada sembahyang lah, tak ada wudu ya, atau hadas besar kerana mandi wajib, ya, atau mandi sunat dan lain-lainnya. Baik dahulukan menyatu tertib dia,
menyapu muka dulu, macam bau kedua tangan. Jangan tangan dulu, kau kemudian tak ada tertib dia, maknanya tak ada rukunnya di situ. Keterangan satu, mengikut kitab Al-Majmu', fardu tayammum ini 6 perkara. Tadi dia kata 5 kan, tapi dalam Majmu' kitab Majmu' ya, fardu tayammum ini 6 perkara, iaitu ditambah mengqasaskan tanah. Tanah ya, itu kita Majmu' lah. Sebab kitab ini pun macam tu ya, kitab yang banyak mudah ya. Yang kedua, bab tanah itu memang ada tersapu kan, tanah itu memang ada, tak ada Rasulullah rukun tak apa. Mengikut kitab Ar-Rawdah, pengarangnya lain-lain ni antara Majmu' dan Rawdah. Rawdah Syirabdi ya. Fardu tayammum ini 7 perkara. Yang di atas satu dan yang satu lagi ialah tanah. 7 perkara. Kita pakai yang 5 perkara dia. Semuanya dah betul di situ ya. Ini ada dekat umum semua ulama memakai itu. Atau di antara lain tentang fardu tayammum. Satu niat, yang kedua memindahkan tanah kepada anggota, yang ketiga menyapu muka bagi tumpukan yang pertama, yang keempat menyapu kedua tangan serta 2 siku bagi tumpukan yang kedua, dan yang kelima tertib. Itu atur kegiatan, ikut aturan dia tertib. Itu 5 perkara wajib dia. Kemudian 81 sunat tayammum. Sunat tayammum antara membaca bismillah ketika mula menepuk. Tepuk tangan tu bismillahirrahmanirrahim. Kita tepuk tangan ke tangan dulu tadi ya. Itu sunat. Sunatnya antaranya membaca bismillah ketika mula menepuk. Yang kedua, menyapu muka dari pihak atas ke bawah. Bukan bersini ke atas, di bersini ya, di bersini ke bawah. Jangan bersodok dari bawah kan itu tak apa dia ya. Air betul tak apa. Sunat ya. Menyapu muka dari pihak atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, mensedikitkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua tepi tangannya. Tangan kita kena sini, kena jangan dia terlampau kalau kayak itu kita kotor dari kita ya. Dari kita. Biar nipis. Betul, kepala kan terletak. Biar nipis kita tahan sikit. Nipis sikit. Boleh tepuk. Menepuk, mendahulukan menyapu tangan dan pada kiri, mensedikitkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Jangan dapat berjati ya, jarangkan. Jangan jari menepuk debu. Yang keenam, menjelati anak-anak jari jika debu telah mengenai di antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajib dan sunati. Itu di antaranya sunat hukumnya. Menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak jari. Kalau kita tengok ada kalau di jari dia, surat kan surat gitu. Yang ketujuh, jangan diangkat tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna sapunya. Kita menyapu, jangan dagang seperti pemula sapu ke, ya ada bekal. Tak boleh diangkat tangan tu dia.
Jangan diangkat tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna sapunya. Itu sunat. Yang ke-8, menghadap kiblat. Dalam kiblat kan tidak sembahyang, ada kiblat sunat hukumnya. Yang ke-9, melebihi sapu daripada bahagian yang wajib disapu. Muka cek misalnya, kalau sapu lebih sikit tak apa ya, tebal sikit dah maknanya. Yang ke-10, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Menanggalkan cincin, kita pakai cincin, tepukan itu tanggalan ya. Pakai cincin, rupuh, tangan. Keterangan. Bagi tepukan yang kedua adalah wajib dibuang cincin. Kerana apa tangan kan. Yang tadi tepuk-tepuk untuk basuh muka, nyapu muka kan. Tapi itu yang kedua basuh caput-caput nyapu tangan. Kalau cincinnya itu kalau lupa nak tanggal tamu tadi itu, yang kedua kena tanggalkan. Wajib buanglah kata. Nak jadi kan. Kalau pakai cincin kena tanggalkan. Bagi tepuknya yang kedua adalah wajib dibuang cincin sekiranya debu tidak sampai di bawahnya. Cincin itu kalau kotak atas cincin itu kan pada tangan ada cincin itu. Jika sampai sunat sahaja. Jika boleh sampai perlongan cincin itu, sampai sunat hukum, tapi tidak sampai wajib kalau sampai. Yang ke-11, membaca doa yang hujan daripada wudu setelah selesai tayamum. Biasalah tempat tu kan, lepas wudu ada doanya. Tayamum begitu juga, baca doa itu ya. Yang ke-12, tidak menyapu lebih daripada sekali. Jangan 2 kali juga. Tak menyapu lebih daripada sekali ya. Habis wudu boleh 3 kali kan. 3 kali wudu kau. Sedangkan tak boleh menyapu pun 3 kali kan. Tapi menyapu ni tanah tayamum sekali ya. Kata ini tidak menyapu lebih daripada sekali. Ada sunat ya. Itu di antara perkara-perkara sunat tayamum. Kemudian kita masuk pada membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum 3 perkara. Perkara yang membatalkan tayamum itu 3 perkara. Pertama, semua perkara yang membatalkan wudu. Apa misalnya perkara yang membatalkan wudu? Satu di antaranya apa? Ulangin kan? Yang kedua, menyentuh kan? Ya. Keterangan. Seseorang yang bertayamum kemudian berhadas. Berhadas kecil, maksudnya sini ya, berhadas itu. Apa dia hadas kecil ni? Batal sembahyang, habis sembahyang ya. Ada tentu kan. Seseorang yang bertayamum kemudian berhadas, batal sembahyang dia, batal wudu dia. Batallah tayamumnya. Apabila batal wudu dia, batal tayamum dia. Orang bertayamum kemudian berhadas, dah habis sembahyang dia, batal tayamum dia. Batallah tayamumnya. Jika tayamumnya kerana hadas kecil. Jika tayamum kerana hadas kecil, kerana ambil wudu contohnya, dia ambil tayamum ganti sembahyang wudu tayamum. Tetapi jika tayamumnya kerana hadas besar, tidak batal tayamumnya. Yang ada kecil kalau dia terbatal, batal wudu dia batal lah ya. Tapi kalau dia hadas besar, tetapi jika tayamumnya kerana hadas besar, tidak batal tayamumnya. Dia tayamum hadas besar ya, namanya wajib. Ada usaha tu kan. Kalau dia
dia batal berhadas kecil, dia tak batal ya. Itu dia antara dia. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit, jika tayamum kerana ketiadaan air, batal. Dia betul, dia antara dia. Saya pasti kita sambung balik apa ini tentang bab membatalkan tayamum ini ya. Hari ini 20 kan? 20 kan? 20 kan? Sekian dah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.